isu yang saya telah timbulkan dalam parlimen semasa saya ahli parlimen, yang saya tanya kenapa digunakan akta pengambilan tanah ya dalam soal nak memenangkan pemaju ya, dan pada ketika itu Menteri Wilayah Datuk Seri Syahidan Kasim telah menjawab dalam kamar khas. Dia kata dia akan memberikan penyelesaian package harmoni lah apalah, tapi akhirnya tak ada benda ya. Dia masih lagi menggunakan kuasa kerajaan untuk nak selesaikan masalah pemaju. Ya, masalah pemaju ialah dia telah pindahkan ya, pemilik flat yang telah bersetuju ya, tanpa dia mendapat persetujuan semua pihak. Awal-awal lagi dia dah pindahkan. Ya, dah 5 tahun ya, lebih kurang ya, bukan sejak 2019 ya, seperti mana yang didakwa oleh ahli parlimen Titi Wangsa sekarang ya. Tapi sejak 2016 mula projek ini, dan yang telah bersetuju telah pun dipindahkan oleh pemaju ya, sebagai strateginya untuk nak kenakan tekanan kepada yang tak setuju, yang masih duduk di sini, dengan mengatakan bahawa yang dah berpindah sekarang ni tergantunglah keadaan mereka ya, dan mereka adalah majoriti ya, kerana yang duduk di flat memanglah lebih ramai daripada yang duduk di rumah teres, kerana jumlah unit flat lebih banyak ya. Maka bila mereka dah dipindahkan, dan masih ada juga dalam 25-27 pemilik flat yang tak setuju yang masih duduk di sini, lalu nak katakan bahawa flat ni dah tak boleh diduduki lah apalah, tu pun tak berapa tepat, kerana yang mana duduk masih duduk, dan dia orang tak setuju pindah bukan pasal apa, tapi kerana dia tak nak pindah ke Kerinci kerana dia nak jaga ibu bapa yang kerap pergi ke hospital besar Kuala Lumpur ya, lepas tu kerja ya, soal pekerjaan, soal anak sekolah dan sebagainya. Lalu kalau pindah ke Kerinci ni banyak masalah bagi mereka, dan malangnya pemaju tidak mengambil indah tentang masalah-masalah mereka. Ya, kalau kamu nak sangat semua orang kamu tanganilah masalah yang mereka suarakan. Tapi malangnya pemaju oleh kerana mendapat sokongan dari belakang oleh orang-orang yang berkuasa sehingga sanggup menggunakan akta pengambilan tanah ya, maka pemaju buat tak tahu. Ya, sedangkan masalah kecil. Ya, yang 25 ke 27 lagi pemilik flat yang tak nak pindah. Pasal apa? Dia kata pasal dia bawa mak dia, ayah dia pergi hospital besar, kadang-kadang tiap-tiap minggu, kadang-kadang 3 hari seminggu. Ya, lepas tu tempat kerja macam mana, anak sekolah macam mana. Benda yang boleh sebenarnya boleh ditangani, tapi tidak ya. Dan seperti mana yang Puan Lily sebutlah, dia masalah yang lebih utama ialah penduduk di Kampung Sungai Baru ni kita boleh kategorikan 2 kumpulan. Kumpulan penduduk flat dan rumah teres. Majoriti pemilik rumah teres tak setuju. Ya, tak setuju ya. Kerana tawaran yang diberikan walaupun dijanjikan 3 unit ya, tetapi dianggap tidak cukup menarik kerana ada masalah-masalah sampingan yang ingin mereka selesaikan. Ingin mereka selesaikan juga ya. Tapi masalahnya bila digunakan akta pengambilan tanah, tawaran daripada kerajaan sendiri, iaitu Jabatan Penilaian Harta, lagi rendah. Ni yang rasa pelik ni. Lagi rendah daripada tawaran yang diberikan oleh pemaju. Pemaju tawarkan 3 unit kondominium mewah bila disiap. Tapi JPH dia bagi 450 kaki persegi. RM450 sekaki persegi. Lagi rendah daripada tawaran yang diberikan oleh pemaju. Lalu bukan nak selesaikan masalah, mengeruhkan lagi keadaan. Ya, ni yang kita pun teragak-agaklah tertanya-tanyalah kenapa jadi begini. Ya. Lalu saya pun nak ucapkan terima kasihlah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya atas keputusan untuk tangguhkan perpindahan keluar ya, yang secara paksa
ya, secara paksa, ya, ni kerana nak cari penyelesaian. Tapi saya minta pada Perdana Menteri segerakan, ya, pertemuan, panggil penduduk, panggil pemaju, bersemuka, selesaikan. Kerana memang kita pun tak nak benda ni berpanjangan, berlarutan, ya. Walau apa sekalipun permulaan yang tak betul dan sebagainya, tapi masalah sekarang ni penduduk flat ramai yang dah pindah dan duduk di Kerinci. So kita nak cari penyelesaian, ya. Satu cadangan yang telah dikemukakan oleh jawatankuasa ini ialah, okey, tanah flat ada 3 ekar. Ada 3 ekar, ya. Tanah rumah teres lebih kurang 5 atau hampir 6 ekar, ya. Kalau pemaju ambil berat tentang mereka-mereka yang dia pindahkan, yang dia timbulkan masalah itu, rundingan belum selesai tapi dia yang pindahkan. Kalau kamu ambil berat tentang soal keadaan mereka, teruskanlah dulu yang atas tanah yang 3 ekar tu, ya. Tanah ni, tanah yang 3 ekar yang melibatkan rumah flat yang boleh dirobohkan dan sebagainya, yang boleh dibina balik, terus boleh buat. Kenapa kamu tangguh? Ya, saja kerana nak gunakan sebagai tekanan untuk nak paksa yang rumah teres pun setuju. Ya, tu strategi dia. Ya, lalu kita janganlah sokong strategi pemaju seperti mana ahli Parlimen Titiwangsa sekarang ini, ya, yang baling batu sorok tangan. Ya, hakikatnya begitulah, ya. Nak salahkan saya pula, ya. Ni cuba cari penyelesaian tanpa memaksa mana-mana pihak. Yang dah setuju, okey, ya, teruskan. Ada 3 ekar, bukan kecil. 3 ekar tu, 3 ekar tu bukan kecil. Kalau nak bina yang kondominium dan sebagainya, ya, 2-3 blok boleh bina, ya, kalau nak lah. Tapi kalau saja nak guna sebagai alasan untuk nak tekan pemilik rumah teres, maka itu tidak bertanggungjawab. Dan saya harap orang yang dah pindah ke Kerinci pun jangan tertipu dengan mainan pemaju tu. Bukan kita yang menghalang, ya, saya taklah mana yang pemilik rumah teres yang menghalang. Yang mana yang dah setuju, pemaju boleh mula. Kenapa dia tak mula? Ya, dia saja je. 3 ekar ni besar, ya. Saya ingat yang apa tu, yang pembangunan yang legacy tu. Tak ada pun sampai 3 ekar. Ya, tak sampai 3 ekar yang legacy tu. Dia boleh buat, kenapa yang ni tak boleh buat? Ya, kalau nak selesaikan masalah, ya. Tapi saya mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dia janjikanlah, ya, segerakan perjumpaan dan kita cuba cari penyelesaian yang terbaik.